Okey, kita sambung soalan nombor 4. Okey, dia kata Raja Ampat menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit bumi pada ketinggian 560 km. So ketinggian dia adalah 560 km. Okey, dia kata nyatakan formula hukum kegravitian semesta Newton. Dia suruh nyatakan formula. So kamu bagi je lah formula dia. Apa formula dia? Kat depan ada kan? Kat depan. Formula dia ada kat sini. Mana? Ni kan? Ni lah formula dia, okey. F sama dengan G pemala kegravitian semesta. Lepas tu M1 jisim bumi, M2 jisim satelit bahagi dengan R tu apa? Jarak kan? Jarak antara dua jasad. Jarak antara dua jasad. So antara dua jasad, jadi antara ni lah antara bumi dengan satelit. So kamu tulis je lah formula dia, okay? F sama dengan G M1 M2 per dengan R kuasa 2. Ni formula dia. Okey, kalau ditanya nyatakan formula, kamu just nyatakan formula. Tapi kalau dia kata apakah ataupun dia kata nyatakan, bukan nyatakan. Dia tanya apakah hukum kegravitian semesta Newton? Semesta Newton. Okey, apakah hukum kegravitian semesta Newton? Kalau ditanya apakah, kamu kena bagi ayat panjang lah, iaitu apa? Daya graviti berkadar songsang dengan apa ni? Respon. Daya graviti ataupun daya tarikan graviti berkadar songsang dengan apa ni? Ni apa ni? Ni apa benda ni? Dengan respon. Tidur dah. Daya tarikan graviti berkadar songsang dengan baru tadi cakap. Saiful, apa ni Saiful? R tu apa Saiful? Respon. Ni apa benda ni? Mewakili apa ni? F daya tarikan graviti lah kan, daya graviti. R apa? Respon. Jarak antara pusat. Okey, ada yang jawab jejari orbit satelit. Pun boleh. Okey, jejari sebab ni satelit kan, ni orbit dia. Ni orbit dia. So jejari dia kan sampai ke pusat ni kan, pusat bumi. Ni jejari dia. Pun boleh ataupun lebih tepat dengan ni jarak antara dua pusat jasad. So kita ada jasad satelit dengan jasad bumi kan. Ni pusat bumi tau, pusat bumi. So jarak dia. Jarak dia antara pusat bumi dengan pusat satelit ni. Okey, so itulah maksud dia. Okay, daya tarikan graviti berkadar songsang dengan jarak antara dua pusat jasad dan juga sambung lagi, dan juga berkadar berkadar apa ni kalau F dengan ni M1 darab M2 tu. Apa ni? Apa hubungan dia? Berkadar apa ni? Respon. Berkadar terus. Ya, berkadar terus dengan, macam nak sebut ni, M1 dengan M2 ni. M1 tu jasad bumi, M2 ni jasad satelit. So dengan hasil darab apa ni? Hasil darab dua jasad. Ya, hasil darab dua jasad.
Dalam skema dia bagi ni tahu jawapan dia, tapi masalahnya kamu tengoklah soalan kata apa, dia nak nyatakan formula kan. So kita nyatakan formula je lah, so ni lah formula dia. Okay, so siapa yang jawab formula cikgu bagi betul lah 1 markah. Okay, sebab nyatakan formula, so bagi formula. Lain lah kalau soalan ni kata apakah hukum kegravitian semesta Newton. Tu baru bagi ayat penuh. Ni ayat panjang ni kan, daya tarikan graviti berkadar songsang dengan jarak antara dua pusat jasad dan berkadar terus dengan hasil darat dua jasad. Okey, so kebanyakan dapat betul lah untuk soalan A ni sebab dia bagi formula kan, formula dekat depan. Okay, next. Apa lagi? Okay, satelit tersebut mengorbit dengan laju bukan. Soalan mana? Okay, berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Berapa pecutan graviti dia? Sepatutnya formula dia ada tapi kat depan ni tak bagikan formula dia. Apa formula dia? G sama dengan apa? Pecutan graviti. G sama dengan? Respon. Tak ingat. Okay. GM per, ya betul, GM per dengan R kuasa 2. Ni formula nak kira pecutan graviti. Sepatutnya formula di depan ada tapi itulah JPN Selangor tak bagilah pula kan. Ada. Dia tak bagi kan, yang dia bagi daya graviti. Dia tak bagi pula pecutan graviti. Sepatutnya ada. So tak payah hafal pun tak apa yang tu. Dia lupa nak bagi kot. Okey. Jadi kamu terus je lah boleh masuk dalam formula. Okey. Pemalar kegravitian semesta semua orang tahu kan. Ini dia bagi kan. Mana dia bagi? 6 point. Ni. 6.67 darab 10 negatif 11. 6.67 darab 10 negatif 11. Unit dia Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Lepas tu jisim. Jisim apa ni? Jisim bumi. So jisim bumi M besar. M besar tu adalah jisim bumi, okey. M besar. Jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Okey. Apa dengan jarak antara dua jasad? So tadi yang ketinggian ni 560 km tambah dengan jejari bumi. Jejari bumi dia bagikan. Jejari bumi berapa? Jejari bumi adalah ni 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. So kamu kena tambahkan ni. Jejari bumi tambahkan dengan ketinggian satelit ni. Tapi ni unit kena seragam lah. Sini meter, so ini pun kena meter juga. Okay, jadi 6.37 darab 10 kuasa 6 meter tambah dengan ketinggian satelit tadi apa? 560 km kan. Tukar ke meter berapa? 560. Respon. Dah tidur. 560. Berapa meter ni? 560 km tukar ke meter. 560. Saiful, 560. 560,000. 560,000. So 560,000 meter. Okey. Lepas tu pastikan kuasa 2. Masuk kalkulator. Okey. Yang tadi tu yang tentang apa ni, yang formula daya tarikan graviti ni kan dah ada kat depan kan.
Kamu salin je Lepas tu dia tak kisah kamu nak buat F sama dengan G, M besar, M kecil. Maksudnya M besar tu jisim bumi, M kecil tu jisim jasad lain kan. Pun boleh Ataupun kamu buat je lah yang macam kat depan, formula yang bagi kat depan tu. G, M kecil 1, M 2. Pun boleh. Janji nampak lah beza dia, okay. Kalau M kecil, make sure M1, M2 lah. Kalau nak buat ni M besar, M kecil, nampaklah beza. Satu besar, satu kecil. Okay, sama je. Okay, bila masuk kalkulator, apa jawapan dia? Berapa? Ya, 8.292. Okay. Kamu pandai kan masuk kalkulator kan? Pandai. Pandai kan? Dah ambil MMAT mesti pandai kan? Nak masuk kalkulator benda ni. Cuma jangan careless lah jangan careless. Okay, so unit dia. Unit dia apa ni dah nama pepecutan graviti ni mestilah unit dia. MS negatif 2. Ya, MS negatif 2. Okay, meter saat negatif 2. Ataupun kalau waktu tu tiba-tiba blur kan, tak tahu unit apa, kamu buatlah satu-satu. Dan ni apa tadi? Ni kg. So boleh je nak buat. Sekejap kita try buat unit. Okay, yang ni kita ada unit apa ni? Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Lepas tu yang ni kg 1. Lepas tu per dengan ni meter. So meter kuasa 2 lah kan? Meter kuasa 2. So kita boleh potong. Potong yang mana? Ni meter kuasa 2 ni boleh potong. So nanti tinggal apa ni? Newton kg negatif 2. Ni negatif 2 tambah 1 jadilah negatif 1 kan? Negatif 1. Betul kan? kg negatif 2. Kejap kg negatif 2 darab dengan kg 1. So negatif 2 tambah 1 dapatlah negatif 1. Jadi kan kamu nak bagi jawapan 8.292 Newton kg negatif 1 pun boleh. Okay. Janji ada unit. Pun boleh. Ataupun kamu tahu kan Newton per kg. Kg negatif 1 tu maksudnya per kg lah. So kamu tahu yang Newton tu adalah unit untuk daya kan. Lepas tu kg tu unit untuk jisim, mass. So F per M. So F per M tu apa sebenarnya? Kan F sama dengan MA. Jadi A sama dengan F per M. So F per M tu adalah A, pecutan. So kamu tahulah pecutan adalah unit dia kan. Meter saat negatif 2. So jawapan dia macam ni pun boleh. Meter saat negatif 2 pun boleh. Ataupun Newton kg negatif 1 pun boleh. Janji ada unit. Faham ke? Faham. Yang ni sepatutnya ada formula ni kat depan. Tak perlu hafal ni. Tapi itulah JPN Selangor lupa pula nak bagi formula. Okay, next. Yang ni pun sepatutnya ada juga formula kat depan. Okay. Formula dia apa ni? Kita nak kira apa ni? Pecutan memusat. Pecutan memusat. Okay. Apa formula dia? Pecutan memusat A. Kita ada V, laju linear V. So A sama dengan apa? A sama dengan? Respon. V kuasa 2 per R. Ya, V kuasa 2 per R. Okay. Sepatutnya ada formula ni. Bila ada senang lah kan. Boleh masuk je dalam formula dapat dah markah. So V 7.62 darab 10 kuasa 3. Tapi ni make sure bracket. Kuasa 2 per dengan jarak. Tadilah jarak antara dua jasad. Berapa tadi jarak antara dua jasad? 6.37 darab 10 kuasa 6 meter tambah dengan 560,000 meter. Yang ni tadi unitnya apa ni? Meter saat negatif 1. Okey. Okey, masuk kalkulator. So kamu akan dapat apa jawapan dia?
Respon. 6.930.000. 6 juta. Ya ke? Kira balik jap. Ni kuasa 2 tau. 7.62 dapat 10 kuasa 3 ni kuasa 2. So buat bracket, tekan bracket 7.62. Eksponen tekan kuasa 3, tutup bracket. Lepas tu kuasa 2 tekan kuasa 2. 7.62. Ya, 7.62. Tu X kuasa 2 kan? X kuasa 2. Tekanlah kuasa 2. Lepas tu bahagi yang ni. Bahagi, tekan bahagi. Lepas tu buka bracket. 6.37 dapat 10 kuasa 6 tambah 560,000. Tutup bracket. So dia akan bagi jawapan dia 8.379. Kamu dapat 8.379. Ya betul. Okey. Dia kalau jawapan dia panjang dalam kalkulator dalam kalkulator tak tahu nak pilih berapa tempat perpuluhan, paling minimum siapa ingat? Paling minimum pilih 4 perpuluhan. Minimum 2 tempat perpuluhan. Kalau paling maksimum 4. 4 tempat perpuluhan. So kawan kamu bagi 3 tempat perpuluhan. Okey, bolehlah. Okey, yang tak boleh 1 tempat perpuluhan tak boleh ni dah kurang daripada minimum. Paling minimum pun 2. Lepas tu bila nak bagi pun make sure bunda betul kan. Dalam kalkulator kan dia bagi 8.378701299 kan. So kalau nak bagi 3 tempat perpuluhan make sure bunda kan betul. So 8.37 ni 7-nya lebih 5 so tambahlah ni. So 8.379. Okey, sekarang ni unit. Dah tahu kan percutan. Percutan mestilah unit dia apa? Meter. Saat apa? -2 ke -1? -2. Ya, -2. Okey. Kalau kamu tak sure, buatlah meter saat -1 kuasa 2 bahagi dengan ini per meter. So dapatlah meter kuasa 2 saat -2 per dengan meter. So bila ni meter ni bawah potong, tinggallah meter atas. Jadilah meter saat -2. Okey, janji ada unit. Okey. So dah ni patutnya senang je soalan ni. Tapi itulah ramai tak formula dia tak bagi. Ada yang tak tahu nak kira. Okey, apakah faktor-faktor yang menentukan nilai pecutan graviti? Yang mempengaruhi. So kamu tengok baliklah formula. Formula apa pecutan graviti kan? Apa formula tadi? Pecutan graviti G sama dengan dia nak pecutan graviti. So G lah. Kalau pecutan memusat A pecutan memusat A pecutan juga tapi dia memusat. So A yang ni pecutan graviti G. G sama dengan apa tadi? G sama dengan GM per dengan R kuasa 2 kan? Ni formula nak kira pecutan graviti. Jadi kamu tengok daripada formula ni apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pecutan graviti? Iaitu apa? Faktor apa ni? G tu tak payahlah. G tu memang pemala kegravitian semesta. Okey. So ada 2 faktor yang mempengaruhi pecutan graviti iaitu M dengan R ni. Okey. M apa M? Jisim. Ya, jisim. Okey. Jisim. Lepas tu R apa R? Jarak apa? Jarak antara Pusat. Jarak antara pusat. Sebut ni lah jarak antara dua pusat jasad. Okey. Jarak antara 2 pusat jasad. Ataupun 2 pusat objek. Pun boleh. Okey. Okey. Faham setakat ni?
Okey, faham. Okey, next. Kita pergi nombor 5. Okey, apakah maksud pembiasan cahaya? Cikgu nak tengok perkataan bengkok. Dia bengkok, cahaya tu bengkok. So mesti ada perkataan bengkok. Ada yang buat ayat cahaya dia berubah arah. Kan, arah dia berubah pun boleh. Kena ada lah. Ni dia punya keyword dia untuk dapat markah. Okey. So, kelas cikgu bagi skema dia. Pembengkokkan cahaya. Okey. Pembengkokkan cahaya. Pembengkokkan sinar. Sinar cahaya. Okey, sinar cahaya apabila keluar lambat ni, apabila ia merambat melalui dua medium yang berlainan. Okey, ni pun mesti sebut juga. Berlainan apa ni? Ketumpatan. Ya, mesti sebut ketumpatan. Okey. So cikgu akan tengok perkataan ni, berlainan ketumpatan. Kalau tak ada, tak adalah markah. Lepas tu cahaya bengkok ataupun cahaya dia ubah arah. Baru dapat satu markah. Padahal satu markah je kan. Dia nak tengok keyword dia banyak. Kalau nak dapat satu markah, keyword dia mesti ni lah, mesti ada lah dia punya keyword dia. Okey, boleh? Faham? Boleh, faham. Okey, lepas tu lengkapkan lintasan cahaya. Dalam rajah 5.1 sehinggalah sinar cahaya keluar dari medium white. Okey, ramai dah betul. Tapi tak dapat markah. Sebab apa? Dia tak perasan apa? Dia tak perasan ayat keluar dari medium white. Kenapa cikgu punya laptop ni macam slow lah? Habis bateri ke lama? Okey. So kamu kena buatlah sinar cahaya keluar dari medium Y. Okey. Ini masuk medium Y. Masuk kena keluar medium Y. Kena keluar baru dapat satu markah. Okey. Okey, so cara dia okey, udara dia kurang tumpat ke lebih tumpat? Respon. Dah sebut kat sini. Medium Y, di mana medium Y lebih tumpat daripada udara. Okey, so yang ni medium Y lebih tumpat. Yang ni kurang tumpat. So kalau kurang tumpat ke lebih tumpat, kan cikgu dah bagikan itu nota. Kalau kurang tumpat ke lebih tumpat, dia punya laju cahaya dia bertambah ke berkurang? Laju cahaya dia. Kurang. Ya, Kurang. okey, so cahaya tu bergerak slow. Bila dia bergerak slow, dia slow mendekati garisan normal. Dia slow. Kalau laju, dia bukan mendekati. Kalau laju dia buat apa? Kalau cahaya tu laju. Menjauhi. Dia menjauhi. Sebab kan laju sangat kan. Laju sangat. So tersasar jauh. So dia menjauhi. Tapi kalau dia slow je, dia tak adalah tersasar jauh. Dia mendekati je lah. Mendekati permukaan. Mendekati garis normal. Okey. Boleh? Lepas tu Boleh. boleh, bagus. Okey, lepas tu dia nak keluar pula kan, keluar daripada medium white. Jadi kat sini pun kena buatlah garis normal. Okey. Okey, lepas tu kita pun tengok daripada lebih tumpat ke kurang tumpat.
dia keluar ke udara kan. So ke udara ni kurang tumpat pula. Okay, kurang tumpat. Ni udara ni. So kalau lebih tumpat ke kurang tumpat, so laju cahaya dia apa? Berkurang ke bertambah? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Bertambah. Bertambah kan. So bila bertambah dia akan bergerak laju lah. Laju tersasar jauh. Okay. Sebab laju sangat kan. So dia tersasar. Menjauhilah garis normal. Okay. Lukis macam ni baru dapat 1 markah. Tapi kebanyakannya lukis sampai ni je. Medium Y ni je. Dia tak lukis pula keluar dari medium Y. So kena hati-hati lah tengok soalan. Okay. Cahaya keluar dari medium Y. Okay, next. Ni apa ni? Ni periskop. So kita nak lukis dia punya lintasan. Dia buat pantulan kan. So kamu lukis lah. Ni. Pergi sini. Dia siap masuk lagi dengan prisma kaca ni. Sebab dia mengalami pantulan dalam penuh kan. Lepas tu dia keluar. Okay. Macam tu. Lepas tu ini dia masuk juga. Lepas tu dia keluar. Okay, so ni mata kamu. Okay, nampaklah daun. Daun dia, okay. Nampaklah daun. Okay. So satu sinar cahaya 1 markah lah. So sini ada 2 sinar cahaya, so 2 markah. Okay, jadi kat sini fenomena dia. Fenomena apa ni? Pantulan cahaya. Okay, kalau pantulan cahaya, kalau dia pakai cermin, contoh dia macam ni Sekejap cikgu buat. Dia pakai ni cermin satah Ni cikgu buat cermin. Ni cermin satah. Ni pun cermin satah. Okay, kalau pakai cermin satah, kan kamu tengok daun. So dia pergi sini, dia pergi cermin, nanti cermin fungsi dia pantulkan cahaya kan. So dia pantul kat sini. Nanti cermin ni pun dia pantulkan cahaya, dia pergilah kat sini. So ni mata kamu nampak. Ini cermin satah dia buat pantulan. Dia pantulkan cahaya. Cermin kan pantulkan cahaya. So ni pantulan cahaya nama dia. Tapi kalau ni yang prisma ni, yang guna prisma ni tengok siap cahaya tu boleh masuk lagi dalam prisma. Kan dia boleh masuk sini. Lepas tu dia pantul. Ini pun dia masuk dalam prisma, lepas tu dia pantul. Ni pun pantulan juga ni. Kan ni masuk, lepas tu ni pantul. Ni masuk, ni pantul juga. Ni pantulan apa ni? Pantulan dalam penuh. Ya, nama dia pantulan dalam penuh. Okey. Pantulan dalam penuh ni lebih bagus daripada pantulan cahaya yang biasa ni. Sebab itulah periskop yang guna prisma dia lebih nampak image lebih jelas lah berbanding dengan yang guna cermin satah ni. Okey. Ada kan keluar soalan tu. Okey, jadi alat optik yang digunakan adalah periskop kan. Kamu nak jawab periskop pun boleh, periskop prisma pun boleh. Okey. So ciri image dia adakah lebih besar, lebih kecil atau sama saiz sebenarnya? Respon. Sama saiz. Bila kamu nampak image daun, kamu akan nampak samalah sebiji juga So image dia adalah sebenarnya apa? Sama saiz. Sama Okay? saiz. Sama saiz. Dapat 1 markah ataupun boleh jawab image dia tegak ke songsang? Tegak. Tegak. Okey, ataupun nak jawapan lain, boleh bagi image maya ke nyata? Apa beza maya dengan nyata? Kalau image nyata dia terbentuk pada skrin, image maya dia tidak terbentuk pada skrin. So adakah image ni terbentuk pada skrin ni? Image ni? Tak kan?
Tak ada screen pun kat situ Mata kamu terus nampak image dia. Dia tak ada screen pun kat situ. So image tak terbentuk kepada screen. Dia tak terbentuk pada screen. So image apa ni kita panggil? Image nyata ke maya? Kalau dia tidak terbentuk. Kalau nyata terbentuk pada screen. Maya. Maya. Okay, image maya. Dia tidak terbentuk pada screen. Okay. Sebab mata kamu terus nampak je image dia. Okay, yang tahu ni. So image dia image maya. Alah nak senang bagi je jawapan senang. Iaitu apa? Image dia tegak. Dah 1 markah kan. Nak senang pun ni. Sama size pun lah. Kalau nak nampak macam pandai sikit, bagilah image maya. Okay. Okay, next. 2 kelebihan menggunakan prisma dalam alat optik yang digunakan berbanding dengan cermin SATA. Macam tadilah, kalau setakat periskop cermin SATA, dia pantul juga, tapi dia pantulan cahaya, dia bukan pantulan dalam penuh Tapi kalau prisma berlaku pantulan dalam penuh. So apa kelebihan dia? Mana lebih jelas? Yang guna prisma ke guna cermin SATA? Prisma. Ya, okay, yang guna prisma dia image dia lebih jelas. Okay, image dia lebih jelas. Sebab apa? Sebab tiada pembentukan image berganda. Okay, sebab tiada pembentukan image berganda. Okay, hanya satu image je terbentuk. Tapi kalau cermin SATA, nanti image boleh jadi banyak. Okay. Sekejap dia pantul kat sini, tiba-tiba dia pantul kat sini pula kan. Lepas tu sekarang nanti keluar kat sini pula. Di sini akan keluar kat sini pula. Berganda-berganda image dia kan. So dia tak jelas lah. Faham tak? Faham? Sini kan dia pantul sini kan dia keluar sini pula. Kan? Ini satu image je, okay? Ni yang atas daun, ni bawah daun kan. Satu image je. So image dia lebih jelas. Lagi apa lagi? Selain daripada tu apa? Bila berlaku pantulan dalam penuh, kamu akan nampak image dia lebih malap ke lebih cerah? Cerah. Ya, image dia lebih cerah. Kenapa image dia lebih cerah? Sebabnya semua cahaya dipantulkan secara pantulan dalam penuh sebab semua cahaya dipantul dalam penuh. Ataupun semua cahaya mengalami pantulan dalam penuh. So image dia lebih cerah berbanding dengan yang guna cermin SATA ni. Jadi dia tanya soalan nyatakan 2 kelebihan. So kamu bagi je image lebih cerah 1 markah, image lebih jelas 1 markah. Sebab bukan dia suruh bagi sebab bukan. So kamu jawablah lebih cerah, lebih jelas. Tak payah nak explain detail kat bawah ni kan. Kenapa image lebih jelas, tiada pembentukan image berganda. Tak payah nak explain yang ni. Dia just buat image lebih jelas, image lebih cerah. Dah 2 markah. Boleh? Boleh. Okay, next. Apa lagi? Soalan nombor ni. Okey, rajah 61 menunjukkan susunan radas digunakan untuk menyiasat hukum gas. Kita ada 3 hukum gas, iaitu hukum apa? Hukum, siapa ingat? Ada 3 hukum gas. Hukum Boil. Lagi hukum Charles. Lagi hukum Tekanan. Dulu KPSM dia panggil hukum tekanan tapi masuk KSSM dia ada nama pula. Tiba-tiba nak bagi nama, iaitu hukum apa? Dia bagi nama tu hukum Gay-Lussac tapi sebenarnya dalam SPM kamu nak jawab nak bagi nama hukum tekanan pun boleh, hukum Gay-Lussac pun boleh. Ada je dapat je markah.
Jadi untuk ni, hukum apa ni? Ni hukum apa ni? Ada tak berkaitan dengan suhu? Tak ada kan? Tak ada, dia tak ada mention suhu. Tak ada. Kalau tak ada suhu, boleh potong. Hukum charge boleh potong, hukum tekanan pun boleh potong juga. Jadi jawapannya adalah hukum Boyle. Sebab hukum Boyle dia punya formula dia P1 V1 sama dengan P2 V2. Kan tak ada suhu dalam ni. Tapi kalau hukum charge ada suhu Hukum charge dia punya formula dia apa? V1 per T1 sama dengan V2 per T2. T temperature. Dia ada suhu. Hukum tekanan ni pun ada suhu juga. P1 per T1 sama dengan P2 per T2.